Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ini kita nak bercerita tentang bajet 2023 lah. Saya rasa pihak kerajaan sedang mengadakan proses consultation ataupun konsultasi bajet 2023, bertanyakan pelbagai-bagai pihak apa yang dimahukan, apa yang diperlukan untuk sektor masing-masing lah. Ini kita tengok dekat sini dia orang punya fokus dia orang lah, apa yang dia orang nak buatkan, iaitu memperkukuh pemulihan, memudah cara pembaharuan ke arah kemampuan daya tahan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Jadi kita sekarang berada dalam state of flux, dalam keadaan di mana banyak sangat benda tengah berubah dan bergolak dan berganjak, daripada geopolitik kepada teknologi kepada politik di tempatan dan juga dari segi ekonomi, kerana apa yang berlaku pada pandemik itu telah menyebabkan berbagai gangguan kepada ekonomi, termasuklah rangkaian bekalan. Jadi macam-macam benda yang perlu dilakukan, dan antara yang kita nak fokus kat sini, of course kita fokus pada sistem pengangkutan lah, dan secara lebih rapat lagi ataupun secara lebih khusus lagi kita bercerita tentang kenderaan yang EV lah, iaitu kenderaan elektrik, dan apakah yang kita nak dapatkan atau nak capai untuk tahun ini. Jadi bersama kita hari ini ialah Presiden My EV Owners Club atau Malaysian EV Owners Club, iaitu Datuk Shahrul Halmi. Dan kita telah bertanyakan beliau tentang apakah dia punya wish list ataupun senarai apa benda yang mereka mahukan daripada bajet 2023. Jadi yang pertama sekali, ni kita sebenarnya dah ada buat full recording, tapi terdapat masalah teknikal, audio tak ada langsung. Jadi saya suruh Datuk ulang balik je lah dia punya bullet point dia. Yang pertama sekali, Datuk. We think that the budget announcements from last year for this year is great, tapi unfortunately it has hit some speed bumps. So we would like to actually, number one is for the government to extend the CBU BEV tax exemption sampai 2025. Jadi untuk yang extending EV tax exemption ni ataupun mempanjangkan lagi tempoh pengecualian cukai ni adalah satu benda yang memang kita rasa sangat perlulah, kerana untuk yang peringkat awal ni kerajaan memberi pengecualian cukai sampai tahun 2023, iaitu tahun depan lah, untuk mereka-mereka yang membawa masuk kereta secara CBU ataupun import dah lengkap. Dan ini memang telah berjaya membantu mempertingkatkan lagi lah bekalan pasaran EV di Malaysia ni. Sebab kita tengok beberapa jenama seperti Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Hyundai, semua menawarkan kereta elektrik di Malaysia, dan dari sini juga kita nampak Proton akan membawa masuk jenama Smart. Cuma masalahnya keadaan ekonomi sekarang atau keadaan dunia sekarang, terutama sekali akibat pandemik, telah menyekat pembangunan ataupun bekalan kereta elektrik di seluruh dunia. Dan itu menyebabkan beberapa bulan pertama tahun ini terbazir begitu sahaja kerana tak dapat bekalan kereta tu. Jadi daripada bulan 4, 5, 6 tu nampak macam dah ada sikit bekalan, mula lega sikit, mula lapang sikit. Itu untuk mereka-mereka yang mengimport kereta secara selari lah, ataupun macam kumpulan-kumpulan perkhemah. Tapi untuk pengimport atau pemilik jenama, mereka masih lagi menghadapi kekangan. Contohnya Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, BMW dan Volvo semua ada angka yang terhad yang mereka boleh masuk ke Malaysia. Dan memanjangkan pengecualian ini membantulah mereka untuk satu nak memulakan pasaran, nak masuk kereta-kereta CBU dulu, dan kemudian daripada situ membantu mereka untuk merancang bagaimana nak memasang kereta tersebut di Malaysia. Dan kita tengok ini memang sesuatu yang perlu dilakukan, kerana untuk merancang pemasaran tempatan ataupun CKD memang memerlukan beberapa tempoh yang lebih panjang lah. Buat masa ini CKD dia beri tempoh sampai 2025, dan saya percaya untuk Proton dan Pro 2 dia mungkin tak dapat capai sebarang pembinaan kereta model tempatan menjelang 2025. Mereka memerlukan lebih banyak masa. Saya sendiri setuju, iaitu saya nak tengok CBU punya tax ni dipanjangkan, pengecualian cukai dipanjang ke 2025, dan untuk CKD sampai ke 2030 kalau boleh. Yang kedua pula, Datuk. The next one is for the government to implement something like emissions-based LKM, lesen kenderaan motor. Okey, jadi Datuk Shahrul ni dia tak suka sebut road tax lah, tapi lesen kenderaan motor ni kita faham secara umum sebagai cukai jalan lah. Dia tak suka sebut cukai jalan sebab dia kata duit tu bukan guna untuk baiki jalan. Well, adalah guna tu juga untuk membaiki jalan, tapi
memang betul lah duit tu masuk kepada dana am kerajaan dan dia tak tahu ke mana dia pergilah, dia digunakan untuk apa yang diperlukan, termasuklah juga untuk membaiki jalan lah. Jadi buat masa ini kenderaan elektrik diberikan pengecualian cukai jalan sehingga 2025. Tetapi ini walaupun ini bagus sebab 2025, tapi cuma dia masih wujudlah keadaan yang tidak menentu pada tahun 2026 ke atas lah kan. Jadi mereka risau kalau pihak kerajaan akan kembali kepada model pengiraan lesen kenderaan motor sebelum ini, di mana dia dikira atas dasar kuasa yang dihasilkan oleh motor, dan ini berbanding dengan enjin ICE di mana dikira mengikut kapasiti enjin ICE, which macam tak adil lah sebab untuk hybrid dia orang ada elektrik motor nak bantu, bateri nak bantu meningkatkan kuasa, tetapi dia punya enjin ICE sendiri tu adalah kecil dan menggunakan turbo dan sebagainya. Jadi nampak macam pemilik-pemilik EV dikenakan macam denda lah yang tak pasal-pasal kan. Jadi dalam keadaan ini memang saya percaya penggunaan ataupun pengiraan lesen kenderaan motor mengikut pencemaran adalah salah satu cara yang cukup menarik lah. Dan ini dikatakan, tak tahulah sekarang kita tak tahu macam mana dia orang akan kira. Adakah ianya akan dikira mengikut pencemaran yang dihasilkan sepanjang hayat kenderaan atau macam mana kan. So ini satu benda yang perlu difikirkan. Saya setuju ini salah satu cara yang memang boleh digunakan pakai oleh pihak kerajaan. Dan ada juga cara-cara lain lah yang boleh digunakan. Dan yang pentingnya kita jelas kenapa kita lakukan benda ni lah. Jadi kalau kita lakukannya untuk mempercepatkan anjakan kita ke sumber tenaga ataupun ekonomi yang lebih lestari, dan cara kita mengenakan cukai ataupun fee untuk lesen kenderaan motor ni kenalah betul dan selari dengan tujuan tersebut. Yang ketiga, Brother Dato'. And then make time of use tariff available for domestic users. Jadi sekarang ni kita pengguna domestik, kita punya elektrik ni ada satu je tarif dia. Kan, tarif tu maksudnya bukan ada satu je tarif setiap masa lah, dia mengikut band kita lah. Lagi banyak kita guna, lagi banyak tarif dikenakan lah. Jadi untuk band pertama banyak ni, bila masuk band kedua dia naik sikit, band ketiga naik sikit dan macam tu seterusnya. Cuma di banyak negara dia orang ada time of use, di mana pada waktu malam mereka akan mengenakan kadar yang lebih rendah, typically-nya waktu malam lah. Kerana ni yang time of use dia hanya ada untuk medium voltage industry dan commercial customers lah. Medium voltage tu saya tak tahu maksud dia apa. Mungkin yang 400 volt ke 1000, tak tahu lah apa dia punya supply, tapi medium voltage industry and commercial customer lah. Tetapi tak ada untuk domestik. Masa tahun 2017 ada dia orang buat trial run, tapi lepas tu macam senyap lah, kita tak tahu apa dah berlaku. Jadi sebenarnya ini satu idea yang sangat bagus, kerana bila kita tengok cara penggunaan elektrik lah, TNB pun pernah bagi kat kita juga dia punya kadar penggunaan, dan bila kita tengok dia punya kadar penggunaan ni memang pada waktu malam kadar penggunaan tu sangat rendah. Dan untuk TNB dia orang kena run juga macam mana pun baseline power lah, maksudnya satu tahap minimum yang mereka menghasilkan kuasa. Dan elektrik ni dia pelik dia masa tu dijana, masa tu kena digunakan. Kalau tak digunakan dia hilang macam tu je, dia terbazir. Dan pada waktu malam banyak elektrik yang terbazir sebenarnya. Dan kalau kita boleh memberikan tarif yang fleksibel macam ini, mungkin akan menjadi lebih menarik kepada domestik juga untuk memasang bateri di rumah dan juga mengecharge pada waktu malam, dan tidak mendatangkan tekanan kepada grid pada waktu siang, masa waktu puncak, di mana banyak orang pengguna-pengguna lain, domestik, pengguna industri dan pengguna komersial banyak menggunakan kuasa pada waktu tersebut. So inilah satu cara untuk mengimbangkan kadar penggunaan dan meratakan dia punya demand curve. Okey, yang keempat, Brother. The other one is to increase the usage of public charging by increasing the 2,500 ringgit tax exemption to maybe 5,000 or 10,000 and allow it to be used to pay for public charging. Jadi salah satu benda yang merisaukan pembeli atau mereka yang berminat untuk membeli EV ialah infrastruktur lah. Jadi untuk meyakinkan pelabur untuk membina infrastruktur pengecas ni termasuklah syarikat kereta ke, syarikat minyak ke, ataupun mana-manalah startup baru ke yang nak memasang charger ni, mereka memerlukan insentif dari segi macam mana nak pasang pasal infrastruktur tu bukanlah murah.
kan. Dia sama je macam infrastruktur minyak dulu masa kereta mula-mula dicipta, kereta pembakaran ni, dia tak ada juga infrastruktur minyak. Tapi so kena ada cara macam mana nak bagi benda tu berkembang dengan cepat lah. Sebenarnya dia lebih mudah daripada infrastruktur minyak dulu sebab industri minyak tak ada langsung pada waktu tu, tapi sekarang ni dah ada industri elektrik dah ada. Apa yang kita perlukan adalah cara untuk menjadikan charging di rumah tu lebih mudah, kan. So katalah kerajaan sekarang ni bagi pengecualian cukai 2,500 tu, dan saya rasa adil lah untuk MyEvoke minta dia tambahkan lah jadi ke 5,000 ke 10,000 ke, dan tak tahu macam mana kita nak spread lah. Katalah sebagai contoh, kata kerajaan bagi 10,000 tapi spread over 4 years ataupun over 5 years. So you boleh claim lah maximum of 2,000 setahun. So 2,000 setahun tu kita boleh jadikan bukan saja untuk pasang charger di rumah. Sebagai contohnya 2,000 tu saya rasa 2,000 ataupun 2,500 tu fair. So kenapa 2,500 tu fair? Sebab ianya katalah you bagi 10,000 boleh claim within 5 years, but the maximum in any 1 year you boleh claim lah 2,500. Let's say katalah mula-mula tahun pertama you claim 2,500 pasal you nak pasang wall charger kat rumah, and that's the cost that you can get lah, lebih kurang boleh dapat lah wall charger yang okey pada 2,500, mungkin dapat 11 kilowatt ke. Kalau you cekap mungkin kena belanja lebih sikit, dapat 22 kilowatt untuk di rumah punya. So selebih pada tu you ada 7,500 lagi, pulanglah you nak spend 2,500, 2,000 dah jadi berapa, 8,500, dan tahun terakhir claim 1,500. Dan you boleh gunakan yang selebihnya tu untuk jadikannya sebagai subscription. Pasal subscription ni juga bukan, maksudnya untuk insentif bukan hanya untuk pasang hardware di rumah, tapi juga untuk subscription, kerana bukan semua orang duduk di rumah, bukan semua orang duduk dalam, maksudnya bukan duduk dalam landed property lah, bukan tanah rumah di atas tanah. Yang duduk kat strata title tu, dia orang mungkin tak ada peluang nak pasang kat rumah dia orang atau kat unit apartment dia orang, so kena ada mungkin untuk subscription. Ada subscription tu mungkin subscription di luar, juga mungkin subscription di tempat dia tu tinggal sendiri. Pasal kita tak tahu lagi business model macam mana yang akan jadi hidup, sebab kalau katalah dekat apartment pun mungkin nama charge operator di luar nak pasangkan untuk management committee, dan yang share profit ke apa ke, so you punya subscription sampailah ke dalam rumah ataupun dalam apartment you boleh gunakan dia punya charging kat dalam tu juga. The other one is to have incentives for office buildings or shopping malls to provide EV charging points. So juga kita memerlukan peraturan barulah moving forward. Kemungkinan besar Kementerian Perumahan, Kerjaan Tempatan dan sebagainya mungkin perlu menghasilkan satu garis panduan baru, di mana mungkin kita kena letakkanlah sebagai contoh, macam kata Dato' Syarul dalam MyEvoke ni, dia kata 20% untuk EV ready. Maksudnya tak perlu pasang dia punya charger ataupun wall box, tapi dah ada pre-wire dengan single phase 32 at least lah single phase. Kalau tak nak 3 phase pun, kalau saya kata alang-alang buatlah 3 phase, kan, apa salahnya. Tapi single phase pun dah okey, pasal boleh dapat 7 kilowatt. Kalau 7 kilowatt tu dah okey lah untuk kereta kebanyakan, untuk charge overnight. Tapi kalau nak lagi lebih cepat sikit, pasang 3 phase dan mungkin tak payah tunggu begitu lama sikit lah. Dan juga mungkin boleh berikan pelepasan cukai untuk syarikat dan apa sajalah yang memberikan EV charging untuk pekerja dan juga pelawat. Maksudnya kat shopping complex juga boleh dapat tax break. Kalau you buka bangunan besar-besar pun, jadi untuk pekerja kat situ boleh dapat charging facility, you boleh dapat tax break. Yang terakhir, Dato'. And lastly, we think that all of this need to be connected together. Maybe the government can establish something similar to what the UK and the Thailand government has, which is an office for zero emission vehicles that would have the mandate to monitor progress and to resolve issues. Ini adalah satu benda yang sangat penting sebenarnya. Saya setuju. Kita perlu ada satu one-stop center lah, as it were. Sebab apa, kalau kita tengok sekarang memang ianya memerlukan kerjasama pelbagai kementerian, termasuklah Kementerian Keuangan, MITI, KETSA, Ministry of Transport, Kementerian Alam Sekitar, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan juga Kementerian Kerja Raya. Dan banyak, dan juga kerajaan-kerajaan negeri. Jadi kalau dengan adanya satu agensi yang boleh duduk di atas, maksudnya boleh cross agency dan menetapkan sasaran dan memerhati, memantau sasaran-sasaran tersebut,
dia akan membantu. Sebagai contoh, dekat Thailand memang betul, Thailand dia menggunakan dia punya Deputy Prime Minister sebagai pengerusi steering committee dan dekat UK dia pakai a particular ministry lah, MOT jaga, Ministry of Transport. Tapi dekat Thailand dia gunakan the Office of Prime Minister lah. So itu membantu kerana kadang-kadang bila ada kementerian ni, dia banyak macam kementerian, dia ada jurisdiction masing-masing kan. Jadi agak sukar pasal dia mungkin mempertahankan jurisdiction dia orang. Tapi kalau di Jabatan Perdana Menteri, dia boleh turunkan arahan dan lebih mudah untuk semua orang mengikut lah pasal bos cakap kan. Dan benda ni sebenarnya sebab memang banyak lah antara isu-isu sekarang yang perlu difikirkan ialah macam mana nak bangunkan pengecas di sepanjang lebuh raya. So memang banyak dia punya birokrasi di situ, dan bukan kita kata birokrasi itu tak bersebab, memang ada bersebab lah birokrasi itu di situ. Takkanlah kita nak biar siapa-siapa je pasang struktur tepi highway. Pasal benda-benda seperti airline tepi highway pun dia kawal sebenarnya kalau dia tak boleh duduk dalam kawasan lebuh raya sebab dia distract driver dan macam-macam isu lah sebenarnya. So kena ada kualiti yang tertentu, kebersihan dan sebagainya, macam-macamnya lah untuk upgrade dan upkeep. Jadi cost dia jadi mahal dan banyak lah nak kena cut through red tape nak bagi boleh buka. So mungkin ada cara yang lebih bagus untuk kita hasilkan begini. Dan juga sekarang ni salah satu isu dia lagi satu ialah tentang cara nak charge lah. Sekarang ni kita boleh charge mengikut masa sebab tak dibenarkan lagi mengecharge ikut kilowatt jam. Jadi ini salah satu benda yang mungkin perlu difikirkan di masa depan. Mungkin diberikan kebebasan lah. Bukan kata kita nak paksa orang charge mengikut kilowatt jam. Mungkin setengah tempat lebih sesuai charge ikut masa. Mungkin setengah tempat lebih sesuai charge untuk kilowatt jam. Sebagai contoh, kalau saya operator shopping center, saya nak charge ikut kilowatt jam. Sebab itu bermakna nanti orang akan duduk sampai penuh kereta dia nak duduk charge sampai penuh. You nak dia duduk lama kat shopping complex. Atau you kedai mamak ke, you nak dia duduk lama. Ataupun you depan kawasan komersial ke, you pasang you nak orang duduk lama pasal orang nak pergi ke kedai dan apa sebagainya. Tetapi di lebuh raya, saya nampak bahawa charge ikut masa tu lebih bagus kerana kita tak nak orang duduk lama-lama. Kita nak orang duduk maksimum setengah jam cabut. So dia punya charging dia mungkin ikut masa. Kan? Di mana untuk first half an hour, first 15 minutes murah, the next 15 minute blocks mahal sikit. The third 15 minute blocks tu dah memang banyak, dan lepas tu you memang tak nak duduk situ lah pasal you tak nak orang duduk lama-lama. So these are 5 perkara yang diminta oleh My EV Owners Club yang saya rasa agak sesuai dan boleh difikirkan lah oleh pihak kerajaan. Dan saya harap kalau adalah mana-mana kawan kita yang menonton ni yang memang berada dalam Kementerian Keuangan ke, tolong tengokkanlah. Dan selepas ni juga kita akan kumpulkan wishlist daripada industry players, daripada jenama-jenama, daripada syarikat-syarikat kita, dan kita akan kongsikan juga di sini. Okey, kalau awak tengok sampai habis ni, apa awak punya pendapat? Boleh cadangkan kat bawah ni apa you rasa patut ada dalam senarai ni. Ada wishlist yang kita nak kongsikan dengan pihak kerajaan. Kita akan compile benda ni dan kita akan hasilkan satu big list yang boleh kita kongsikan nanti. Kalau boleh, tolong letak komen tu kat bawah ya. Dan kalau boleh juga, tolong share lah sikit, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan supaya kawan-kawan juga boleh tolong tambahkan pada senarai ini. Dan juga kita minta tolong tekan butang subscription supaya kita nak lebih ramai orang dapat bantu kita lah. Dan juga untuk tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu Berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Hari ni kita pendek sikit lah kita punya podcast ni.